أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, bersama saya Ustaz Hassanuddin dalam mata pelajaran Tilawah Al-Quran tahun 4. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan kepada kita ruang waktu untuk kita sama-sama belajar. Walaupun dalam musim sekarang terpaksa duduk di rumah, yang adik-adik tidak boleh pergi ke sekolah, manakala yang bekerja terpaksa bekerja di rumah. Namun sebegitu Allah telah mengurniakan kepada kita satu teknologi yang canggih, satu teknologi ICT yang canggih, yang mana walaupun kita berada di rumah, kita tetap juga boleh belajar. Alhamdulillah. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita sama-sama menadah tangan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan dada kita, memberi kefahaman kepada kita untuk menuntut ilmu, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selesai kita membaca doa, marilah pula kita sama-sama bersedia untuk belajar ilmu tilawah Al-Quran tahun 4 ini. Insya-Allah, pada hari ini Ustaz akan mengajar adik-adik berkenaan dengan surah Yusuf. Surah apa? Surah Yusuf. Mari kita sama-sama menghayati dan kita mendengar bacaan surah Yusuf ayat 53 hingga 58. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Wa qala al-maliku a'tuni bihi astakhlishu li nafsi فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran surah Yusuf ayat 53 hingga ke 58. Adik-adik pelajar yang disayangi, surah Yusuf ini mengandungi 111 ayat, dan surah Yusuf ini di dalam Al-Quran adalah surah yang ke-53. Surah Yusuf ini salah satu surah yang menceritakan secara penuhnya babak kehidupan Nabi kita. Sebenarnya adik-adik, banyak lagi kisah-kisah menarik berkenaan dengan surah Yusuf ini. Untuk tahu lebih lanjut, adik-adik pastikan adik-adik menonton rancangan ini sehingga ke penghujungnya. Sekarang kita akan mulakan pembelajaran ilmu tajwid kita yang terdapat di dalam surah Yusuf. Baiklah adik-adik,
Mari kita lihat pada ayat ke-53. Kita lihat pada kalimah Inna Rabbi Ghafurur Rahim. Ustaz ulang sekali lagi. Inna Rabbi Ghafurur Rahim. Baiklah adik-adik, apakah itu nun sakinah? Dan apakah itu tanwin? Begini, nun sakinah adalah nun mati, nun yang tidak ada baris. Itu adalah nun sakinah. Manakala tanwin pula adik-adik, tanwin adalah 2 baris di atas ataupun 2 baris di bawah maupun 2 baris di depan. Itu adalah tanwin. Adik-adik boleh lihat di papan putih ini. Ini adalah nun sakinah. Dan ini pula adalah tanwin di atas, tanwin di bawah dan tanwin di depan. Baiklah adik-adik. Sekarang adik-adik telah mengenali nun sakinah dan tanwin. Apakah pula hukum yang terlibat di dalam hukum nun sakinah ini? Nun sakinah dan tanwin ini adik-adik terdapat 5 hukum. Nun sakinah dan tanwin ini apabila bertemu dengan huruf hijaiyah, ia akan keluar daripadanya 5 hukum. Hukum yang pertama, izhar halqi. Hukum yang pertama, izhar halqi. Hukum yang kedua, ikhfa hakiki. Dan hukum yang ketiga, idgham ma'al gunnah. Hukum yang ketiga, idgham ma'al gunnah. Hukum yang keempat, idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Dan hukum yang terakhir, hukum yang kelima adalah hukum iqlab. Baiklah adik-adik pelajar yang disayangi, marilah kita sama-sama melihat di dalam ayat Al-Quran surah Yusuf ayat 53 hingga 58 tadi, di manakah terdapat hukum-hukum yang ustaz nyatakan sebentar tadi. Marilah kita lihat pada ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Adik-adik dapat lihat ayat yang pertama, di manakah hukum nun sakinah dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Adik-adik boleh lihat pada kalimah la'ammaratun bis-su'. Pada kalimah la'ammaratun bis-su'. Baiklah adik-adik, pada kalimah tersebut, cuba adik kongsikan dengan ustaz apakah hukum tersebut. Baik, kita tengok pada perkataan la'ammaratun bis-su'. Di sini kita dapat lihat tanwin bertemu dengan huruf ba. Tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi hukumnya adalah iqlab. Apa adik-adik? Hukumnya adalah iqlab. Tanwin apabila bertemu dengan huruf ba, hukumnya adalah iqlab. Baiklah adik-adik, cara bacaan hukum iqlabnya begini. Kita menukarkan bunyi tanwin tadi kepada bunyi huruf mim. Kita tukarkan bunyi tanwin tadi kepada bunyi mim. Sebagai contoh, la'ammaratun bis-su'. Adik-adik perlu dengung 2 harakat. La'ammaratun bis-su'. Alhamdulillah, selesai ayat yang pertama. Sekarang marilah kita sama-sama lihat pula hukum tajwid yang terdapat pada ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala al-maliku a'tuni bihi astakhlishu li nafsi. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. Sadaqallahul azim. Baiklah adik-adik, sebagai penambahan, huruf izhar halki ada 6. Apabila nun sakinah
ataupun tanwin bertemu dengan huruf izhar halki ini, keenam-enam huruf izhar halki ini, maka ia perlu dibaca jelas, terang dan tidak dengung. Apakah huruf-huruf tersebut? Baiklah, huruf-huruf tersebut adik-adik pelajar sekalian sangat sedikit, hanya 6. Yang pertama, hamzah. Yang kedua, ha. Yang ketiga, kha. Yang keempat, ain. Yang kelima, ghain. Yang keenam, ha. Baiklah adik-adik, ustaz ulang sekali lagi. Yang pertama, hamzah. Yang kedua, ha. Yang ketiga, kha. Yang keempat, ain. Dan yang kelima, ghain. Yang terakhir, ha. Jadi apabila nun sakinah dan tanwin ini bertemu dengan 6 huruf izhar halki tersebut, adik-adik pelajar perlulah baca dengan jelas dan tidak dengung. Seperti contoh, makinun amin, hafizun alim. Alhamdulillah adik-adik pelajar yang ustaz sayangi, sudah 3 contoh ustaz berikan kepada adik-adik pelajar. Diharapkan adik-adik pelajar dapat faham dan jelas berkenaan dengan nun sakinah dan tanwin. Jadi hari ini ustaz ingin bagi bonus kepada adik-adik berkenaan dengan ilmu tajwid sebagai satu formula kepada adik-adik untuk terus bersemangat membaca Al-Quran dan sebagai satu cara mudah untuk adik-adik mempelajari ilmu tajwid. Insya-Allah. Adik-adik boleh lihat di papan putih ini, ada 2 perbezaan nun sakinah dan tanwin. Lihat pada kotak yang pertama adik-adik, nun sakinah ini tiada simbol. Manakala nun sakinah yang kedua ini ada simbol. Apa benda ni ustaz? Huruf sama tapi ada tanda dengan tak ada tanda. Dua-dua huruf nun mati. Apakah perbezaannya? Baiklah adik-adik, sabar. Ustaz akan jelaskan lagi. Yang ini tanwin, cuba lihat betul-betul tanwin ini tidak selari. Manakala tanwin ni selari. Apakah maksudnya? Juga sama seperti ini. Tanwin bawahnya berbeza dengan tanwin yang ini. Lihat pada tanwin di hadapan. Tanwin di hadapan bentuk 99. Yang ini pula tanwin berbentuk 69. Dan apakah maksud yang ustaz terangkan tadi, selari dan tidak selari? Lihat betul-betul, selari ini maksudnya sama. Manakala tidak selari ini panjangnya tidak sama, kedudukannya tidak sama. Itulah maksud selari dan tidak selari. Baiklah, untuk memudahkan para penonton, adik-adik pelajar semua, perbezaan ini adalah ulama cipta untuk kita supaya kita mudah untuk mengenali hukum tajwid yang terdapat di dalam Al-Quran. Apabila nun mati yang kosong ini, yang tiada apa-apa tanda ini, dan tanwin yang tidak selari ini bertemu dengan huruf hijaiyah, maka adik-adik perlu baca dengan dengung. Adik-adik perlu baca dengan dengung. Nampak saja dalam Al-Quran ada tanwin yang tidak selari ini, maka adik-adik perlu baca dengan dengung. Sebagai contoh, cuba adik-adik lihat pada ayat yang ke-56, ada perkataan birahmatina man nasya. Perlu dengung dengan kadar 2 harakat. Nun di situ adik-adik boleh perhatikan, nun di situ adalah nun kosong. Maka hukumnya perlulah dibaca dengan dengung. Sebagai contoh, tanwin 69 ini bertemu dengan huruf ra. Dia menjadi hukum idgham bila gunnah. Cara bacaannya Ghafurur Rahim. Adik-adik boleh lihat di sini nun mati yang bertanda dan tanwin yang selari ini apabila bertemu dengan huruf izhar, maka ia perlu dibaca jelas. Jelas dan terang dan tidak boleh dengung. Sebagai contoh, makinun amin. Di situ, nun di situ terdapat tanda tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Maka cara bacaannya
Tanwin itu perlu dibaca dengan jelas dan tidak dengung. Seperti maki, nun, amin. Bismillahirrahmanirrahim. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون علشان القرآن كلام الله فاستمع يا حبيب الله وأنصتوا يرحمنا الله وأنصتوا يرحمنا الله يرحمنا الله. Alhamdulillah, selesai sudah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Ingat tak, pada awal-awal tadi, Ustaz ada nak kongsikan info menarik berkaitan Nabi Yusuf kan? Nabi Yusuf ni adik-adik sekalian, adik-adik yang Ustaz sayangi, Nabi Yusuf ini dia mempunyai perwatakan yang menarik. Dan baginda mempunyai rupa paras yang indah. Baik, sekadar itu saja perkongsian Ustaz bersama adik-adik para pelajar semua. InsyaAllah kita bertemu lagi di episod lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا